Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran malam ni. Sambung kitab Majmu' Salasi Rasail. Muka surat berapa? Jawi muka surat 39. Rumi ni 100. Oh, kita dah fasal baru dah ni. Kita dah fasal baru dah. Ni last kan? Kitab ni last kan? Sebelum Ramadan kan? Oh, berhenti tengah-tengah dah lah apa ni. Sambung nanti Syawal kan? Last kan? Oh, tak apa lah kot. 2 bulan atau sebulan setengah lepas tu sambung balik. Apa lah, macam mana? Tak perasan tak? Tak sempat habis ni fasal yang baru ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal baru. Fasal satu ceraian, satu bab baru dah tutup dah, bab berkaitan dengan najis apa? Semua berkaitan dengan najis. Cuma berkaitan dengan tatu selesai lah. Wasyam tatu selesai. Jadi macam mana nak buat orang yang dah buat tatu, perlu dibuat macam mana dan sebagainya, kita dah bincang sebelum ni. Selesai bab 1. Masuk kita fasal baru. Faslun, ini satu ceraian lagi. Ini satu fasal pada menyatakan membuat akan cuka. Buat cuka. Kenapa? Sedangkan kita tahu kitab Majmu' Salasi Rasail dia bincang bab najis. Bab awal-awal tu bab akidah sikit je, risalah pertama. Yang terakhir kitab bab Ashabul Kahfi, sikit je cerita tu. Kat tengah ni najis banyak ni. Tiba-tiba dalam banyak-banyak membicarakan tentang najis, diselit pula cuka. Cuka bukan najis. Kenapa? Kerana cuka sebelum dia jadi cuka, dia jadi najis dulu. Sebelum dia jadi cuka tu, dia jadi najis dulu. Hanya ada dua saja. Yang dua perkara je yang asalnya najis, kemudian dia jadi tak najis. Hanya ada dua je. Selain daripada dua ni, kalau najis sampai bila-bila najis. Kalau dia nak bertukar pun apabila dia masuk dalam tanah, dia jadi masuk ke sungai, masuk ke laut, itu jadi suci lah. Itu kita tak tahu. Ataupun diserap naik atas jadi awan, betul turun balik sebagai hujan, itu suci lah. Itu kita tak boleh kata, nampak tu air turun, tu air kencing kau. Tak boleh kata gitu, kita boleh nampak dia. Tapi hakikatnya begitulah. Diserap air yang ada, termasuklah air kencing, air loji sebagainya, serap naik pelan-pelan kan. Lama-lama dia jadi
Dia jadi awan, lama dia turun air kencing tu lah. Tapi kita tak boleh kata tu air kencing kau tu Allah tu. Tak boleh kata gitu. Tak tahu mana satu. Begitu juga yang menyerap najis-najis air kencing dan sebagainya, semua najis yang menyerap masuk dalam bumi, lepas tu dia masuk dalam air. Dalam bumi ni kita ada sungai dalam bumi, dalam tanah. Air tu keluar, dia sambung dengan sungai ke, dia bersambung dengan telaga, dia bersambung dengan laut, tak kisahlah. Kita tak boleh kata tu air kencingmu dulu asalnya. Tak boleh kata, tak tahu. Maka kalau kita tahu dia najis, dia akan sampai kiamat najis. Istilah gitu. Ambil buat air kencing dalam ni, najis ke, taik ke apa, simpan 30 tahun, tetap najis. Simpan 1000 tahun, tetap najis. Janji dia ada. Kecuali dua tu yang nak sebut ni. Yang pertama, kulit. Yang mana kulit bangkai. Kulit tu daripada binatang yang tak boleh dimakan. Kulit tu kulit bangkai. Contohnya harimau, biawak, ular tu bangkai lah. Kulit tu, kulit dia tu memang bangkai dah, isi dia tu. Dia punya isi ular, isi biawak, isi buaya tu memang bangkai dah. Kita bukan nak cerita pasal isi dia, nak cerita pasal kulit dia. Kulit dia bangkai. Setelah disamak dengan beberapa cara, ada kot dalam ni nanti bab ni rasanya ada. Lepas disamak semua, dia akan jadi suci. Itu satu. Yang kedua, asalnya najis jadi suci. Yang pertama, kulit bangkai jadi suci. Yang kedua, arak jadi cuka. Ni sebab tu dia bincang tentang cuka. Sebab cuka, sebelum dia jadi cuka, dia jadi arak dulu. Arak tu najis. Sebab tu termasuk dalam Majmu' Salasir Rasail, membicarakan tentang najis tapi masuk cuka. Sebab dia ada kena-mengena. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan membuat akan cuka. Buat cuka boleh kita kata buat gitu aja. Tapi dalam hukum syarak dia ada details. Jika tak patuhi peraturan ini, walaupun cuka tu jadi cuka tapi dia najis. Mari kita tengok. Dan iaitu dibuat orang akan dia. Cuka ni dibuat daripada apa? Nira nipah. Sini bagi nira nipah juga. Ketua nipah. Nira saja. Nira kan? Oh, kalau yang kelapa dia panggil tuak. Kalau yang nipah dia panggil nira. Oh, gitu kan? Samalah. Nira nipah. Sedap nira nipah. Kalau minum memang sedap. Mana lagi sedap pada nira tuak kelapa ni? Sedap nipah ya? Ke sedap kelapa? Dia sedap nipah lagi daripada kelapa. Kelapa dia ada bau-bau pelik sikit. Nira nipah ni masya-Allah. Okey, nira nipah tu dia buat tu dah cuka, dia buat dari situ lah. Asalnya nira nipah, kemudian dia jadi arak. Istilah kita panggil arak. Masa tu najis, kemudian dia jadi cuka. Kita tengok satu-satu. Apa lagi yang biasa dibuat? Atau kelapa. Kelapa makna air kelapa. Boleh buat cuka. Ya, boleh buat cuka. Bila kata boleh buat cuka, dia melalui proses jadi arak dulu. Maka kita boleh kata kelapa boleh jadi arak. Boleh buat arak daripada kelapa. Air kelapa. Macam itu juga air nira boleh buat arak. Okey. Kalau nak buat, boleh buat. Atau daripada air buah rambai yang masam. Biasa air rambai. Sebab buah rambai ni dia makan tak sedap. Sebab dia tak diisi sangat, dia makan macam mana? Dia macam kena telan biji-biji Boleh tak makan gitu, buang rasa macam. Jadi rambai akhir sekali dia buat air buah. Dan daripada air buah tu boleh jadi arak. Dan lepas pada arak dia boleh jadi cuka. Kadang-kadang kita dengar arak tu kita rasa pelik. Uish, arak. Habis nak kata apa? Kalau kitab-kitab lama dia kata gila. Air rambai kemudian jadi gila. Ada istilah gila dia pakai. Kalau belah Patani dulu, masa kami mengaji kat Kelantan pun dia pakai istilah gila. Orang sini tak pakai gila. Apa sah pula air niaga jadi gila? Istilah dia panggil gila. Masa buih tu dia panggil gila. Gila tak air gila. Dia panggil air gila. Memang minum jadi gila pun. Arak kan. Tapi kalau kita sebut arak bunyi macam pelik pula. Buat arak. Nak sebut apa? Arak je lah. Memang jadi arak pun. Minum mabuk. Dia buat daripada tu. Jika pada negeri Arab, yang tadi tu negeri kita, Nusantara. Kalau Arab, maka diambil daripada air buah zabib. Zabib tu apa? Anggur. Zabib atau tamar, buah kurma. Kemudian ditaruh, disimpan hingga
Ditaruh akan dia hingga jadi arak. Itu arak. Jadi arak. Jadi itu dekat Arab lah. Jadi air buah-buahan ni dia boleh buat daripada macam-macam. Apa sahaja janji berasal daripada air buah, dia boleh jadi arak, dan lepas pada tu dia boleh jadi cuka. Okey. Pada hukum syarak, arak, bukan arak lah, arak lah kot. Arak dia terbagi kepada dua. Ikut hukum syarak. Kita nak istilah arak ke apa? Arak lah kot. Terbagi kepada dua. Arak nak buat terbagi kepada dua dalam hukum syarak. Yang pertama dia panggil khamar. Yang pertama dia panggil khamar, yang kedua dia panggil nabiz. Khamar ni sepakat ulama dia adalah najis dan dia adalah arak. Siapa minum dosa besar, siapa menghalalkan dia kafir. Saya ulang balik. Dalam syarak, arak terbagi kepada dua. Satu dipanggil khamar, yang kedua dipanggil nabiz. Dua-dua arak, tapi satu panggil khamar, satu panggil nabiz. Khamar ni sepakat para ulama, siapa minum berdosa, dia adalah najis. Siapa menghalalkan dia kafir. Maksudnya siapa tu khamar? Halal tu, kafir terus. Tak boleh kata gitu. Minum tak kafir. Minum arak berdosa besar. Kata halal tu yang kafir. Samalah, tak semayang tak kafir. Kata semayang tak wajib tu yang kafir. Tak nak buat cerita lain. Jangan menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Tak puasa tak kafir. Berdosa lah tak puasa. Jangan kata puasa Ramadan tu tak wajib. Beza tu. Samalah juga. Khamar minum dosa besar. Tak kafir, dosa kan. Tapi sesiapa yang kata khamar itu adalah halal, kafir. Okey, hati-hati bab tu. Okey, itu khamar. Khamar dibuat daripada anggur. Daripada buah anggur jadilah khamar. Sepakat ulama dia adalah najis, dia adalah arak, dia adalah kalau minum berdosa, minum sikit pun berdosa, minum banyak pun berdosa. Siapa menghalalkan dia, kufurlah dia. Itu khamar. Dia buat pada anggur. Satu lagi istilah dipanggil nabis. Kita Melayu panggil arak juga. Nabis ni dibuat daripada selain daripada anggur. Contohnya itulah air buah rambai, air nira nipah, air kelapa, air daripada tamar, mungkin air daripada air apple. Maksud air apple tu air perahan apple, beras, air perahan beras, bali, jagung, apa lagi? Tebu, pisang. Pisang boleh? First time dengar. Pisang, hantam je lah. Janji dia buah-buahan. Janji betul boleh buat? Ya, jadilah. Jadi boleh. Jadi dia jadi nabis. Nabis ni khilaf ulama. Pendapat Mu'tamad dan jumhur dia adalah sama macam arak tadi, macam khamar tadi. Tapi pada mazhab Hanafi dia terbahagi. Nabis ni kalau minum tak mabuk, tak berdosa. Nabis bukan khamar. Khamar sepakat ulama. Tapi kalau mabuk, berdosa kerana mabuk. Jadi nabis ni ada ulama khilaf lah. Ada kata nabis ni asal air hirisan. Ambil buah kurma kering, ambil air satu cawan, bubuh kurma tu, rendam dia 1 malam 2 malam, 1 malam biasa, esok tu dia jadi warna lain, minum. Itu nabis asal. Kalau kena pada sukatan ni, boleh jadi mabuk juga. Dia panggil nabis. Air rendaman tu, cuma lama sikit lah kot, 2-3 minggu kot dia simpan. Jadi kat situ ada khilaf. Jadi kita pendapat Mu'tamad mazhab Syafi'i, dia tak bezakan khamar dengan nabis. Tak beza. Tetap arak haram, dosa semua. Cuma bezanya jika kata nabis tu halal, tak kafir. Tu je beza. Berdosa memanglah berdosa pada mazhab Syafi'i, tak boleh minum. Nabis ke janji mabuk, tak boleh minum. Tak semesti kena buat daripada anggur. Buat daripada apa-apa pun minum mabuk, maka haram. Itu mazhab Syafi'i. Cuma yang berbezanya dari segi apa? Menghalalkan. Halalkan khamar yang dibuat pada anggur, kafir. Halalkan nabis yang buat daripada jagung ke apa ke gandum ke apa, tak kafir. Berdosa tetap berdosa. Itu dia punya detail tu. Jadi diperam lama-lama air perahan tadi sehingga dia jadi gila atau dia jadi arak, dan dibiarkan lagi lama, diperam lagi lama. Apa istilah dia panggil? Pemeraman atau apa? Penapaian, boleh cakap kan? Fermentasi, ya. Fermentasi. Dia biar lama tu. Proses penapaian, proses pemeraman, proses
fermentasi, sehingga last sekali dia akan jadi arak. Simpan lagi, dia akhir sekali dia akan jadi bertukar jadi cuka. Okey. Kalau kita tengok arak tu, dari segi orang kapir minum arak, dia ada nama berbeza. Kan kita biasa dengar beer, whisky, wine, dia ada berbeza. Contoh wine dia buat daripada anggur, dia panggil wine. Itu mahalnya. Orang kaya je minum. Macam beer dia buat pada barley. Kadang-kadang dia buat pada gandum. Apa? Vodka buat daripada gandum juga. Whisky buat pada barley. Lupa lah. Sake orang Jepun buat daripada beras. Penapaian beras tu. Ram dibuat pada apa tu? Tebu pun boleh jadi. Kita panggil, dia buat daripada nira kelapa, kita panggil tuak. Kan? Buat daripada nira kelapa, arak itu tuak. Kalau dekat-dekat, kalau ada orang miskin yang nak minum arak, dia minum toddy, dia panggil. Toddy buat daripada air kelapa. Air kelapa tu je simpan je. Try tengok simpan berapa lama, berapa bulan. Minum pening. Tapi jenis murahnya, selekehnya minum toddy. Mabuk selekehnya, sebab murah. Saya ingat dulu 80-an. Ada orang beli 5 sen harga. Dia tunggu mabuk. Kita nak pergi kedai, kena lalu kedai Cina, kedai India. Nak pergi kedai Melayu kat sana. Kecil je masa tu. Lalu tengok ada orang mabuk. Dia tunggu kat kedai. Kedai tu buka aje bagi 5 sen. Dapat. Murahnya arak. Memang pun toddy dia panggil. Dia buat pada air kelapa je. Ketum. Ketum pun sama lah. Ketum. Tapi ketum dia tak buat proses penapaian kan. Dia biar minum gitu aja. Jadi itu bab lain lah. Sebab tu ketum tu ada kata haram, ada kata tak haram, bergantung pada keadaan. Sebab dia bukan melalui proses fermentasi tadi. Dia cuma ambil daun, tengok dia punya urat dia tu, urat merah ke, urat putih ke. Urat merah power sikit kot. Lepas tu buat, lepas tu minum untuk kesihatan. Dia minum gitu, dia mana dia simpan lama-lama. Dia minum gitu, dapat kesihatan. Minum terlebih, pening. Minum, kalau campur lagi, itu bab lain lah. Campur ubat nyamuk lah, campur apalah, itu jadi pening. Itu bab lain. Jadi, ketum tak termasuk dalam kes ni lah. Ketum tak termasuk lah. Sebab dia bukan melalui proses pemeraman tadi. Dia cuma tu lah. Ketum. Lepas tu, ketum-ketum ada masih lagi orang minum. Dia tidak haram qat'i. Haram tidak. Dia tak macam arak-arak kan. Dia tak haram tidak. Sebab dia salah guna. Dia menyalahgunakan. Maka tak qat'i lah. Tapi kalau mabuk haram juga. Maka manakala terbalik ia jadi cuka. Daripada air buah-buahan jadi arak. Lepas jadi arak, maka manakala terbalik. Maksudnya lepas pada tu ia jadi cuka. Dia pun jadi cuka dengan sendirinya. Jadi cuka tu dengan sendiri, bukan apa dia panggil, bukan diusahakan untuk jadi cuka. Dia jadi sendiri, bertukar sendiri, maka jadi ia suci. Jadi suci ia, maka sucilah cuka. Nampak? Asalnya dia suci, kemudian dia najis jadi arak, lepas tu dia suci balik. Sebab tu hanya ada 2 perkara je. Yang pertama, kulit tu suci, kulit. Kemudian bila mati binatang tu, maka dia jadi najis, bangkai. Lepas tu lepas dia samak, dia jadi suci balik. Hanya 2 perkara je. Dia jadi dengan sendiri. Cuka tu terbalik dengan sendiri, maka suci ia. Cuma macam mana kalau dia asal arak, kemudian dia peram untuk buat cuka, maka kat situ tak suci, kekal jadi arak. Dia ada khilaf ulama. Macam mana asal, tujuan dia nak buat apa? Tujuan ni nak buat arak ni. Buat arak, berdosa dah kat situ. Tujuan niat nak buat arak dah berdosa dah. Maka dia pun simpan dah air perahan tadi, air perahan buah tadi, maka dah berdosa dah kat situ dia. Sebab dia niat nak buat arak. Bila jadi arak, dia bertukar niat. Buat cuka kan boleh kan? Buat cuka, khilaf ulama. Sebagai ulama kata lepas jadi cuka suci, sebagai ulama kata kekal najis. Muktamad jadi suci, tapi berdosa. Orang yang niat nak buat cuka awal-awal lagi tak berdosa, walaupun jadi arak. Dia niat nak buat arak,
dah berdosa dah. Bila jadi cuka, maka jadi suci. Tapi berdosa, kekal berdosa. Ada dah pendapat dhaif lah yang kata kekal najis walaupun jadi cuka. Kerana niat dia nak buat arak, bila dah jadi arak baru dia tukar niat nak buat cuka, maka kekal najis. Nasib baik itu bukan pendapat muktamad lah. Itu pendapat dhaif. Pendapat muktamad dia jadi suci tapi berdosa. Arak ni ataupun cuka, terhasil arak ataupun kita panggil alkohol, terhasilnya alkohol, dia kadang-kadang daripada makanan kita tu memang berlaku proses penapaian tadi. Sebab tu kita panggil penapaian, tapai. Tapai tu ada arak dalam tu, kalau nak pakai arak lah, nak pakai istilah arak lah, ada alkohol dalam tu. Tapi sikit lah, berapa persen dah? 1% ke berapa? 0.4%? Tak tahulah, tapi sikit lah. Maka para ulama kontemporari, ulama sekarang, ulama 20-30 tahun kebelakangan ni, dia buat kadar. Jika banyak ni dimaafkan. Dalam proses kita tak berniat nak buat arak, kita nak buat makanan, tiba-tiba jadi arak yang terhasil beberapa persen sahaja, sedikit, maka dimaaf. Maka ulama dia tolong kita untuk letak persen. Itu pun ulama kontemporari, dia letak 1 hingga 4%. Jika terjadi adanya arak dalam makanan, bila cek ada alkohol, istilah kita panggil alkohol lah kan, ataupun arak tu, maka dimaafkan sebab bukan niat nak buat alkohol, niat nak buat makanan, dia jadi juga. Contohnya tapai. Memang kalau cek tu memang ada tu. Contohnya nak buat apa, gula merah tu, gula Melaka tu, boleh jadi tu. Masa dia ambil gula tu, dia buat macam mana saya pun tak ingat lah cara-cara dia. Kalau tengok ada. Kadang-kadang apa-apa macam kita nak buat air anggur. Air anggur Ribena yang budak-budak minum tu, ada tu. Sebab dia akan terhasil. Cuma banyak mana? 0.01% ada, maka maaf. Gitulah. Kalau dia terhasil dengan sendiri tanpa diniatkan nak buat, jika sedikit maaf, jika banyak tetap tak boleh minum juga. Sikit banyak tak ada dalam kitab-kitab. Ulama yang contemporary dia tolong bagi 1 hingga 4%. Tapi sebenarnya 4% tu banyak. Saya tak tahu, saya cuma baca fatwa je. 1 hingga 4%. Rasa 4% tu banyak. Banyak tu. Tak tahu lah macam mana dia kata begitu. Ulama yang kata persen tu, tapi dalam hukumnya jika sedikit dimaaf. Sedikit tu dimaaf. Jadi, dan dia kata kat sini, manakala terbalik ia jadi cuka dengan sendiri. Dengan sendiri itu maksud dia berubah dengan sendiri, secara natural. Dia berubah tu secara natural, secara sendiri. Okey, soalan, bila dia berubah secara sendiri, dia nama proses tu nama istihalah. Proses istihalah, proses berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, namanya istihalah. Jadi bila dia bertukar dengan sendiri, maka jadi suci. Contohnya tadilah arak tu boleh jadi cuka. Soalannya, kalau dia kata kat sini berubah tu dengan sendiri, ada ke berubah tidak dengan sendiri? Adalah, sebab tu dia kata mesti cuka tu berubah dengan sendiri. Kalaulah cuka hanya terjadi dengan mengubah sendiri aja, tak boleh. Kalau dia berubah dengan tak sendiri, tak boleh, maka tak perlulah nak sebut. Bila dia kata jadi cuka daripada arak dan ianya berubah dengan sendiri, maka suci, maknanya adalah tak berubah sendiri. Soalannya apakah yang tak berubah sendiri itu? Itu yang dia tak bagi tahu. Kena cari sendiri je. Jelek kitab-kitab besar, kau tidak tak jumpa macam mana? Ada. Maksud berubah tak sendiri, bukan secara natural, kita yang paksa dia berubah. Antaranya adalah masuk bahan lain dalam arak tadi. Masuk bahan lain dalam arak ataupun dalam air perahan. Sebelum jadi arak dah masuk bahan lain, kemudian dia jadi arak dengan sebab bahan yang diletak tu menyebabkan, kalau biasanya sebulan, berapa bulan? Sebulan? Ada? 2 bulan? Berapa lama? 3 bulan?
Kalau katalah biasanya 3 bulan, dengan bubuh barang tu jadi sebulan. Itu maknanya dia bukan natural lah. Dia berubah kerana paksaan. Macam ada satu pepatah Arab, man ista'jala syai'an, bukan pepatah Arab. Pepatah Arab kan? Lupa dah pepatah Arab ke apa. Ataupun itu kaedah fiqh, lupa dah. Man ista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bi hurmanih. Kita akan bahas bab tu kalau sempat nanti. Kalau tak, kita bahas bulan Syawal nanti. Jangan cepat sangat dia berubah tu. Yang mana jika kita paksa dia berubah, daripada arak paksa dia jadi, daripada air buah paksa cepat-cepat dia jadi arak, sepatutnya 3 bulan jadi sebulan aja, mungkin jadi 2 minggu. Daripada arak paksa dia jadi cuka, maka tak boleh, hukumnya najis. Tu dia kata kat situ. Maka terbalik ia jadi cuka dengan sendiri. Masuk apa dalam tu nak bagi cepat? Antara yang orang-orang dulu, saya tanya orang tua buat dulu. Orang tua yang buat cuka, saya tanya dia bubuh apa? Ada yang bubuh bawang. Bubuh bawang merah satu dalam tempayan. Maka dia cepat. Biasa kalau 3 bulan, dia jadi sebulan. Ada yang orang tua-tua dulu letak sirih. Tak sirih, mencepatkan. Ada yang letak batu. Ada yang letak yeast. Ada letak ragi. Ada letak roti bakar. Roti dia bakar dulu hangit, dia balik ke dalam. Ada yang letak nasi. Apa tujuannya? Nak bagi cepat. Macam-macam lagi lah bubuh. Ada bubuh daun ke kulit pokok teh, pokok teh. Pokok gajus. Kulit dia tu. Bubuh. Macam-macam lah. Okey. Jika bubuh tu tujuannya apa dia? Tujuan bubuh tu? Apa-apalah alat jenis masuk-masuk dia terus sebati. Ataupun masuk-masuk dia duduk gitu juga. Kita boleh keluarkan balik. Tak kisahlah yang mana-mana. Janji masuk aja, sama ada dia masuk tu ketika masih lagi air buah ataupun dah jadi arak, dia masukkan untuk proses cepat kan, maka najis. Dia kena naturally, secara natural bertukar. Sekejap lagi bawah tu dia ada bahas. Sampai dia ada bahas kalau letak tengah panas macam mana. Sebab antara nak bagi cepat, letak tengah panas. Dia akan cepat bertukar daripada air buah kepada arak kepada cuka. Dia ada bahas kat bawah tu. Nantilah bahas. Dan yang dinamai akan arak itu, ni dia berhenti kejap. Bab cuka sekejap, ni nak cerita bab lain sekejap. Lepas tu kita sambung balik, dia kata lepas ni. Dan yang dinamai akan arak itu, tiap-tiap yang cair lagi mabuk. Tiap-tiap yang cair lagi mabuk. Arak, tiap-tiap yang cair dan mabuk, itulah arak. Iaitu najis. Arak tu najis. Haram dimakan, akan dia haram minum. Haram. Itu mazhab Syafi'inya. Setiap cecair yang memabukkan adalah arak. Setiap arak adalah najis. Setiap najis adalah haram diminum, haram dimakan. Bila haram diminum kerana dia arak, sama ada mabuk atau tak mabuk, tetap haram. Minum sikit atau banyak, tetap haram. Itu mazhab Syafi'i. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Itu mazhab Syafi'i ambil. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun. Kalau sesuatu tu banyak mabuk, maka minum sikit tak mabuk, minum sikit pun haram juga. Kalau minum banyak baru mabuk, minum sikit pun haram juga walaupun tak mabuk. Jadi bila disebut dekat sini, baca betul-betul dan yang dinamai arak itu tiap-tiap yang cair. Itu syarat pertama, cair. Nak jadi dia arak, pertama syarat pertama cair. Dia cair dan mabuk. Dengan cair tadi minum jadi mabuk, tu syarat kedua. Cair tu maksud cecair lah. Dia bukan beku macam ni. Macam ni bukan. Cair lah, cecair. Lepas tu guna cecair tadi jadi mabuk, maka hukumnya haram. Haram apa? Haram makan dan ianya adalah najis. Jadi dia cair, syarat pertama dia cair. Yang kedua, guna cecair tadi mabuk. Guna tu maksud minum jadi mabuk, maka dianya adalah najis. Cair, mabuk, najis. Cair, mabuk, najis. Tak cukup syarat ni dia tak najis.
beku, bukan cair. Masuk beku tu bukan macam air batu, masuk beku ni lah beku. Okay? Beku. Mabuk najis tak? Bukan kata boleh pakai. Mabuk tak haram juga. Cuma nak jadi najis dia kena ada syarat. Syarat pertama cair, mabuk. Cair, minum dia jadi mabuk, maka dia najis. Kalau beku, guna dia mabuk, tetap tak najis. Tapi tak boleh lah mabuk, haram lah juga. Cuma dia tak najis. Bezanya apa? Kalau najis tahulah najis, tak boleh bawa sembahyang sebagainya kan. Cuma haram lah guna. Sebab tu bila kita faham gitu, kita perhatikan kenapa dekat negara kita disebut najis dadah. Sampai sekarang saya duk fikir lagi, kenapa disebut najis dadah? Najis dia kena syarat, cukup syarat baru jadi najis. Pertama cecair, yang kedua mabuk. Dadah ni, kenapa dia menajiskan dadah? Sedangkan ia tak najis pada syarak. Yang kita duk makan ubat tu, kalau orang putih dia tak panggil ubat, dia panggil drug. Drug tu dadah lah. Cuma dadah ni makan sikit manfaat. Manfaat tu maksud elok kesihatan. Makan banyak mudarat. Tapi tetap dia panggil drugs. Dia tak panggil ubat. Kita je panggil medicine. Sebenarnya itu bukan medicine, itu dadah yang kita duk makan tu lah. Ubat kencing manis, darah tinggi, apa. Ada orang pergi hospital bawa balik sebakul 18 biji, 20 biji telan sehari. Drug lah tu, dadah lah tu, bukan ubat. Tu dadah. Cuma boleh ke makan dadah? Kalau kena pada sukatan, harus. Kalau lebih, dia panggil overdose. Kalau lebih daripada sukatan, bukan kata tak boleh, tapi dia namanya dadah. Jadi kalau kita main najis dadah, haramlah makan najis. Kenapa makan tu boleh? Sebab dia bukan najis. Kalau dia bukan najis, kenapa ada najis dadah besar-besar dekat highway kat mana? Jauhilah najis dadah. Yang najis-najis tu arak. Arak yang najis, kenapa menajiskan dadah? Bukan suruh isap dadah. Salah penggunaan, kata ustaz suruh orang isap dadah. Bukan, salah penggunaan. Ada tak kata najis arak? Arak bahasa cukup baik dia guna. Jauhilah arak. Tapi dadah, apa, jangan hampiri najis dadah. Macam dadah lagi teruk pada arak. Arak qat'i, minumlah haram terus. Dadah tak qat'i, kalau salah guna baru haram. Tapi kenapa dinajiskan dadah, tak dinajiskan arak? Kenapa tak buat kilang dadah besar, boleh buat kilang arak besar? Tu bab lain lah tu. Tu bahaya tu. Patut buatlah besar-besar kilang dadah. Untuk apa ni? Untuk kesihatan yang guna sukatan-sukatan yang tertentu lah. Tapi terbalik kod. Sepatutnya tidak dinajiskan dadah itu. Sebab kita duk makan. Kalau kita tak makan tak apa. Yang dia nak dinajiskan arak. Arak tu yang najis sebab dia cukup syarat. Yang pertama cair, yang kedua mabuk. Dadah tak cukup syarat, dia beku dan dia mabuk. Cuma kalau mabuk haram juga. Kalau ada dadah, ganja ke apa ke, metafemin apa benda sebut lagi tu ya, pi kuda ke apa benda, dadah tu ada dalam poket, setambung ada dalam poket. Sembahyang sujud jatuh dadah, sah sembahyang dia. Nak bagi tahu dia bukan najis. Tapi kalau ada setitik aja arak, dia tak minum pun, kawan dia minum, tengah minum gok mengecik, pop satu arak, sembahyang tak sah. Tapi kalau ada pi kuda, pi apa, ekstasi ke apa semua yang jenis beku-beku tu lah, ada dalam poket, sembahyang lah, penuh jubah ni, kembang jubah, tengok penuh arak, penuh dadah dalam tu, sah sembahyang. Lepas tu kena tangkap kat luar 99 lah. Tu cerita lain. Nak cerita sah sebab dia bukan najis. Macam candu tu kan, apa kan? Candu dia bukan najis. Opium dia bukan najis. Tapi kita najiskan dia, tapi arak kita tak najiskan pula. Pelik sungguh. Tu je lah. Sampai sekarang saya dah fikir-fikir, kenapa jadi begitu? Kenapa? Dadah ni, itulah, dia adalah manfaat sikit-sikit. Dia bagi ada manfaat, dia ada bagi mudarat. Dadah ni kan, ada manfaat, ada mudarat. Mudarat dia rosak buah pinggang kalau makan banyak sangat. Manfaatnya dia dapat selesai kesihatan jangka masa pendek. Makan-makan segar, makan-makan kan, jangka masa pendek dia selesai lah. Tapi jangka masa panjang dia bahaya. Maka kita faham dadah ni dia ada manfaat dan mudarat.
Dan jika dia ada manfaat dan mudarat, dan kita menajiskan dia. Kalau arak tak ada manfaat, semua mudarat, sepatutnya double najis. Sepatutnya. Tapi itulah, tak faham saya sekarang. Tapi itulah masalahnya, macam mana nak kata arak tu najis. Sebab arak adalah sumber pendapatan yang terbesar. Industri yang tak pernah rugi adalah industri arak dan judi. Tak pernah rugi. Buka arak confirm untung, buka judi confirm untung. Dan kalau ada kat dalam negara arak dan judi, dia menyumbang bilion cukai, takkan nak tutup kot. Aduhai. Padahal kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu innamal khamru, sesungguhnya wahai orang beriman. Kalau beriman lah, innamal khamru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, ketahuilah sesungguhnya khamar. Khamar tu arak lah. Wal maisir, judi. Wal ansab, pemujaan. Wal azlam, mengundi nasib, toto. Rijsun, najis. Itulah najis, rijsun min amali syaitan, bukan najis aja, amalan syaitan. Fajtanibu, jauhkan, duduk jauh-jauh. Kalau kamu jauh daripada tadi, daripada apa? Daripada khamar. Dalam negara tak ada khamar, tak ada arak. Wal maisir, tak ada judi. Wal ansab, tak ada pemujaan berhala. Wal azlam, tak ada mengundi nasib, tak ada toto apa semua. Kerana dia adalah amalan syaitan. Tak ada semua. Fajtanibu, duduk jauh-jauh, jangan ada dalam neraka. Jangan ada dalam negara kita. Takut masuk neraka kita dengan ada dalam negara kita. Apa hujung dia? La'allakum tuflihun. Dengan kamu menjauhinya walaupun rasa rugi tak dapat cukai, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. La'allakum, ulama bahas, kalau kita Melayu, kalau kita tengok terjemahan la'allakum, mudah-mudahan. Kalau kita nisbah nak bercakap dengan orang, kita kata mudah-mudahan. Kalau la'allakum. Tapi kalau Allah kata, sebabnya ayat Quran, Allah kata mudah-mudahan, bukan makna mudah-mudahan macam kita. Maksudnya garanti berjaya. Nak negara berjaya, buang arak, buang judi, buang pemujaan berhala, buang nasib, buang mengundi nasib. Maka fajtanibu, jauhkan, la'allakum tuflihun, garanti berjaya, garanti. Walaupun maksud la'allakum tu adalah mudah-mudahan, tapi garanti bila Allah sendiri yang kata. Dan bermula segala syarat suci itu 3. Syarat suci itu 3. Daripada air buah dah suci, jadi arak najis. Nak jadi suci balik jadi cuka, 3 syarat. Kalau tidak, dia najis juga. Yang pertama, disuci akan air nira, air buah, perahan buah tadi, daripada segala hampasnya dan sampah. Yang tu dulu. Masa dalam kita proses membuang kulit, membuang tangkai, buang biji, ketika nak buat air tu, kita kena buang biji tu buang, tangkai dia buang, kulit dia buang, termasuk hampas dia pun buang juga. Dia kata kat sini tapis. Dan sampah tu bukan sampah sarap, maksud sampah-sampah lah kan. Tengok Allah banyaknya sampah, bukan sampah benda-benda alah tu lah, dia punya kulit-kulit ke, dia punya daun-daun ke yang lekat kan. Sampah-sampah tu masa masih lagi air nira tu, belum jadi arak, tapis, okay? Dan segala binatang, kalau ada serangga-serangga, buang sekali, buang dulu, tapis dulu. Dengan ditapis akan dia hingga bersih. Kitab kita tulis gitu aja. Dalam kitab yang tebal sikit, contohnya kitab Sabil Al-Muhtadin, dia sebut dimaafkan kalau ada biji-biji buah ataupun tangkainya yang sikit-sikit, yang susah nak memelihara, dia terpaksa dia masuk juga. Kalau kita dah tapis dah, tapi tengok-tengok ada lagi, maka yang tu maaf. Sikit-sikit tu maaf. Tapi kalau langsung tak buang biji dia, langsung tak buang kulit dan tangkai dia, biar banyak-banyak, maka dia jadi najis. Macam mana dia boleh jadi najis cuka tu, nanti kita bincang. Sedangkan dia baru air buah, lepas ni jadi arak, lepas tu jadi cuka. Kenapa tiba-tiba jadi cuka tu jadi najis pula? Kerana tak buang biji saja. Biji dengan tangkai je tak buang pun. Kenapa dia tiba-tiba jadi
najis. Nanti kita bincang kenapa jadi gitu. Habis satu. Jadi yang pertama, bersihkan hampas, buang sampah-sampah. Kalau ada binatang, buang semua, tapis hingga bersih. Kemudian baru peramkan dia. Kedua, jangan dibubuh akan suatu ain di dalamnya. Ini kata jangan bubuh sesuatu. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanih. Kaedah fiqhiyah tu. Jangan bubuh sesuatu. Jika dimasukkan roti ke, ragi ke, nasi ke, ataupun masuk apa-apa chemical, bahan-bahan kimia, menyebabkan bertukarnya, dia panggil chemically induced, dia panggil. Bertukar daripada arak kepada cuka kerana reaction nak sebut tak kerti lah. Apa dia panggil? Tindakan kimia. Tindak balas kimia. Tindak balas kimia. Bertukar kerana kimia yang kita masuk. Tak kisahlah apa-apa yang kita masuk. Sama ada kita masuk tu, dia masuk hilang dah benda yang kita masuk, atau kita masuk dia ada terapung. Tak kisahlah, jangan masuk sesuatu. Okey? Tujuannya mempercepatkan cuka tu jadi cuka, maka dia jadi najis. Macam kenapa jadi? Mari kita bincang. Kenapa jadi? Contoh, kita masuk bawang, batu, sudu, ataupun tangkai-tangkai yang kita sengaja masukkan. Kita bukan dah tapis, bukan yang sikit-sikit tu, bukan apa ni, biji yang baki-baki, bukan. Ini memang tak buang biji langsung, maka banyak, maka tak dimaaf. Kenapa dia jadi najis? Sedangkan dia daripada air buah juga. Bila jadi cuka, tak boleh makan cuka pula, sebab buah dia, sebab biji, sebab tangkai, sebab masuk apa-apa sesuatu, sebab masuk roti, masuk sebagainya. Kenapa? Gini, kita ambil contoh paku. Sebab ada orang buah paku untuk cepat, proses bagi cepat, dia buah paku dalam tu. Bubuh paku ketika air buah, ada masalah? Tak ada masalah. Kemudian air buah tu setelah beberapa bulan dia jadi arak. Bila dia jadi arak najis. Arak kena paku. Paku tu dia panggil mutanajis. Paku yang kena najis iaitu arak. Selang beberapa bulan bertukar arak tadi jadi cuka, maka cuka suci. Cuka suci. Adakah paku tu suci? Paku tak suci. Paku kekal mutanajis. Paku yang tak suci kena cuka yang suci, jadi cuka tu najis. Sebab tu tak boleh makan. Itu kalau bubuh paku, bubuh batu, bubuh kulit pokok terai tadi tu, bubuh apa-apa saja. Bubuh lah. Jadi kalau lepas dia jadi cuka, ada lagi, kita ada lagi kulit pokok ni, buang. Tak ada. Ketika kita bubuh, kulit tu dia adalah suci. Dia adalah suci ketika kita reload ya. Kita dia suci. Kemudian dia jadi arak. Bila jadi arak, kulit tadi kena arak, najis, maka dia bernajis. Selang berapa lama arak tu bertukar jadi cuka suci, tapi kulit tu najis. Sebab tu tak boleh. Sebab tu tak boleh masuk sesuatu. Lebih-lebih lagi masuk sesuatu yang cecair, macam chemical apa kan. Masuk yang cecair ketika air tu air buah. Kemudian mana adalah, cuma kita tak nampak, dia sebati. Dia panggil mukhalid, dia sebati. Kita tak nampak lah kat mana cecair yang kita masukkan tadi, sebab dia dah sebati. Tak ada masalah. Bila bertukar jadi arak tu najis. Arak tu terkenalah cecair yang kita masuk, yang kita tak nampak mana satu dah tu. Kemudian bila bertukar jadi cuka tu suci, kena pula cecair tadi, sama je lah. Kerana tu tak boleh masuk, tak boleh paksa. Dia tidak bertukar secara natural. Cuma jika dia buang ketika jadi arak, maka yang itu masih lagi boleh. Contoh, bubuh paku ketika air buah, tak ada masalah. Bertukar jadi arak, maka paku tadi bernajis, tak ada masalah. Bila masalah, arak tadi jadi cuka, itu baru masalah. Sekarang ni dia masih lagi jadi arak. Dia ambil kepik ke apa, buang paku tadi, buang. Kemudian selang berapa lama tukar jadi cuka, boleh tak? Boleh. Sebab bila bertukar jadi cuka tu suci. Cuka nak jadi najis, nak sentuh apa, mana ada. Sebab dah buang awal-awal. Gitulah, boleh. Tapi kalau masuk benda yang sebati, tak boleh buang lah. Dah sebati kan.
Nak buat macam mana cecair tu? Itulah yang saya sebut tadi, qawaidul fiqh. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanih. Apa maksud dia? Barang siapa gopoh, cepat atau gopoh sebelum waktunya, maka akan menanggung akibat tidak mendapat perkara tersebut. Panjang qawaidul fiqh ni. Apabila sesiapa bergopoh, maka dia tak dapat apa yang dia kejar. Gitulah. Kalau bahasa Melayu punya pepatah, belum duduk dah belunjur. Melayu punya pepatah. Itulah tu. Bahasa Arab punya pepatah panjang sikit. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanih. Kalau nak cepat sangat, naklah kali apa yang dia nak tak tercapai sebab nak cepat sangat. Nak cepat sangat pergi ke satu tempat, bawa laju-laju, last kali bukan sampai situ, sampai kubur. Masuk longkang. Itulah istilahnya. Nak cepat. Jadi nak cepat minum arak dekat dunia, sedangkan arak boleh minum dekat syurga. Dia tak sabar-sabar nak dapat syurga, maka dia minum arak dekat dunia, maka dia tak dapat. Sebab nak gopoh sangat nak minum arak. Sabar nak minum arak ni, kita minum kat syurga, ada sungai arak. Minum kat syurga, gopoh tak puas hati nak minum dekat dunia, minumlah, tapi menyebabkan tak sampai destinasi, iaitu syurga lah. Masuk neraka dulu. Macam tu juga, man ista'jala syai'an qabla awanihi unqiba bi hurmanih. Macam tu juga cuka tadi. Asalnya cuka tu dia boleh bertukar dengan sendiri, maka dia suci. Kita gopoh, bubuh sesuatu nak bagi cepat, maka tak sampai kepada matlamat, iaitu tak boleh makan, najis. Tu kat situ. Macam itulah juga lelaki yang makai sutera dekat dunia, maka tak boleh pakai dekat syurga, sebab dalam syurga nanti pakai sutera. Orang lelaki sibuk nak pakai masa kat atas dunia, maka dekat dalam syurga nanti tak boleh pakai. Maksudnya masuk neraka dululah. Maksudnya nak cepat sangat, jangan cepat sangat. Nak solat tak sabar-sabar nak solat, tak masuk waktu solat dah, tak sah. Itulah. Jangan cepat, jangan gopoh. Jangan gopoh. Nak cepat dapat harta pusaka macam mana? Ayah ada banyak duit, harta bawa tanah, berlambak tanah, harta dalam negara, luar negara, dekat Turkistan, Pakistan, setan, semua ada dia punya negara. Sekarang macam mana nak dapat cepat harta ayah dia? Bunuh. Dapat tangkap, dapat dibuktikan dia bunuh ayah dia, maka tak dapat pusaka. Tak dapat pusaka walaupun ayah dia yang meninggal, sebab dia bunuh. Kerana nak cepat, tak dapat. Nak cepat alim, gopoh juga tu. Kecil-kecil tak nak mengaji. Besar-besar menyusahkan orang, kan? Kecil-kecil tak nak mengaji. Nak mengaji bila dah berumur, mungkin umur 30, mungkin 40, mungkin 50, mungkin 60. Tak apalah, kurang-kurang mengaji juga ujung-ujung pun. Tapi gopoh terus mengaji yang tinggi-tinggi, terus main hakikat makrifat, karipap, aisirap, semua dah main tinggi-tinggi semua. Tak main dah fardu ain kat bawah ni, tak sampai kepada hakikat, tak lepas fardu ain juga, sebab gopoh dalam nak alim. Gopoh dalam nak alim, maksud nak pandai gopoh, sedangkan dia baru nak mula. Sabarlah. Ingat 5-6 tahun ngaji boleh jadi orang ulama. Boleh dengan zikir 5-6 tahun boleh jadi wali. Terbang kat ni, jalan atas air, lipat bumi, kan boleh. Lah kali setan yang kacau, setan yang kena tipu dengan syaitan. Sebab man ista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bi hurmani. Cepat sangat, belum duduk dah belunjur. Macam mana agak-agak pepatah orang Melayu tu, belum duduk dah belunjur. Belunjur tu kaki duduk depan tu, punggung duduk atas lantai. Dia nak belunjur kena duduk dulu. Kalau tak duduk dah belunjur, jadi macam mana? Bukan tersembam, dia panggil apa? Terjatuh lah, jatuh gitu. Jadi nak belunjur, duduk dulu. Duduk dulu sikit lah. Jadi sambung lagi. Tiada mengapa, tapi ada kecuali. Dalam cuka tadi tu, dalam air buah tadi boleh campur sesuatu, kan? Tak boleh campur, kecuali boleh campur dua perkara yang dikecualikan. Tiada mengapa di bubuh air mawar. Air mawar yang mandi jenazah tu air apa? Air mawar buhin tu tak tahu lah. Dia kata boleh ni orang dulu buat. Atau madu di dalamnya boleh bubuh.
Air mawar atau madu. Itu je yang boleh. Kerana elok dan baik baunya. Ada satu lagi. Satu lagi boleh bubuh air. Ada tak sebut dalam ni? Tak ada kot. Dia berbuah air tak apa. Contohnya kalau nak perah buah tu, kadang-kadang perlukan air untuk, kan, kalau lah kita nak jadikan air betul-betul lah air daripada buah, tekan air banyak ni sikit dapat. Maka untuk apa dia panggil, nak bagi air tu banyak, dia berbuah air sikit, bagi sebati air pipe. Sebenarnya air pun tak boleh bubuh. Hakikat yang sebenarnya air pun tak boleh bubuh, sebab air tu perkara asing, benda asing, maka tak boleh bubuh. Tapi kerana macam kurma ke apa ke, dia kering, macam jagung, macam mana nak keluar air? Penyek macam mana? Tenyeh tak keluar air. Jadi kena bubuh juga air pipe. Yang tu ni maaf. Kalau tidak, tak boleh lah buat air. Macam Bali kan, Bali semata-mata Bali, macam mana nak keluar air? Keluar? Tak keluar. Jadi dia kena bubuh air, lepas tu rendam, lepas tu bubuh air sikit, blender ke apa, maka itu dia maaf. Okay. Tiada mengapa dibubuh air mawar atau madu. Itu yang lain, termasuk juga air yang ketiga. Di dalamnya kerana elok dan baik baunya. Dengan syarat dibubuh akan dia dahulu tu maksud sebelum jadi arak. Tak boleh masa arak baru bubuh, sebelum jadi arak. Jadi masa air itu masih lagi air buah, boleh bubuh air mawar atau boleh bubuh madu dalam tu, dengan syarat dia tak jadi arak lagi. Boleh. Tu yang kedua. Yang ketiga, jangan dibubuh akan nira ke dalam bejana bekas arak dengan tiada membasuh akan dia. Allah, panjang lah ini. Kita bahaslah mana yang sempat. Lepas tu kita berhenti tengah-tengah stesen. Ni bukan tengah-tengah, dekat kat stesen, nak berhenti sekejap lagi ni. Bacalah dulu. Okey. Jangan dibubuh akan nira ke dalam bejana bekas arak dengan tiada membasuh akan dia. Dia dekat masalah kat bawah ni. Jawapan masalah ni, masalatun. Tiada suci cuka dengan sebab tuang akan arak yang lain di dalam bejana bekas arak dahulu ni. Contoh gini, yang tak boleh yang ketiga. Dia buat nak buat cuka. Air tu masih lagi air nira, air buah. Kalau dia nak tuang, nak tukar-tukar bekas, tak ada masalah, sebab dia masih lagi tak najis, settle. Kadang-kadang bila dah sebulan 2 bulan, dia dah jadi arak dah, dia jadi gila dah. Okay. Kemudian nak tukar bekas. Mungkin arak tu tak jadi, nak buang. Adalah apa-apalah, buang. Tak tukar bekas atau buang. Bila dia tuang, dia tak basuh, ada bekas, tu arak. Sekarang ni ada air nira baru. Kalau logiknya, nanti dia jadi arak juga, bubuh je lah, nak basuh buat apa? Logiknya begitu. Dia kata tak boleh, kena basuh juga. Lah, kalau basuh lepas sebulan 2 bulan, dia jadi arak juga. Nak tukar tempat je, nak tukar balang aja, sama juga, tak boleh. Tu. Sebab dia setengah najis. Bila bubuh nira tu suci jadi najis. Nanti dia bertukar juga. Dia bertukar nanti tu sendiri. Yang ini bukan bertukar sendiri, pergi tuang. Kat situ tak boleh. Tak boleh. Kata setengah ulama. Kita berhenti kat masalah. Kata setengah ulama, 4 syarat. Kata setengah ulama 4 syarat. Masuk syarat tadi 3 syarat dah. Syarat pertama, air nira tadi suci daripada hampas biji-biji tangkai-tangkai, kecuali yang tak boleh nak buat apa sebab susah sangat, baki-baki belen-belen tu. Dia panggil mother, dia panggil tak? Mother. Tak silap bahasa Inggeris dia panggil mother benda tu. Saya pernah tengok juga macam cuka apple kan. Tengok with mother. Mak ada mak dalam ni. Apa benda? Tanya orang, rupa mother tu maksud dia punya tulah hampas-hampas, bukan hampas, benda-benda sikit yang tak boleh buat apa dah. Memang gitulah. Dia macam tu, mother dia panggil. Syarat pertama, air nira saja, tak ada hampas, semua tak ada, kecuali yang tak boleh buat apa, maka dimaaf.
Yang kedua, jangan berbuah sesuatu dalam tu. Jangan paksa dia bertukar jadi arak dan cuka. Yang ketiga, bila nak bubuh tu, bubuhlah dalam bekas yang suci. Jangan berbuah dalam bekas arak atau bekas najis yang lain. Kena basuh dulu kalau nak bubuh. Yang keempat, kata setengah ulama' yang keempat. Setengah ulama' kata 3 je. Setengah ulama' kata ada 4. Yang keempat apa? Dan iaitu menguap ia dengan sendiri. Dia bertukar tu jadi sendiri. Maksudnya bertukar. Maka jika menguap tu bertukar lah tadi lah, simpan lama-lama, diperap lama-lama tu. Menguap jadi itu dengan sebab panas matahari, maka tiada suci ia, tak boleh. Maksudnya kalau kata letak dekat tempat yang teduh 3 bulan baru bertukar jadi cuka. Letak tengah panas, letak tempat teduh 3 bulan baru bertukar, 2 bulan baru bertukar jadi arak. Sebulan lepas tu baru bertukar jadi cuka. Jadi 3 bulan lah. Kalau letak tengah panas, sebulan je jadi arak. Sebulan selepas pada tu, mungkin awal lagi pada 2 minggu selepas jadi arak tu, jadi cuka. Kenapa cepat ni? Sebab dia letak tengah panas. Okey. Ada khilaf ulama'. Ulama' yang disebut kat sini, maka tiada suci, tak boleh pakai. Tak boleh. Dia kena letak tempat biasa lah. Suhu bilik tempat biasa. Jangan letak tengah panas. Kalau tidak, najis. Walaupun dia bertukar jadi cuka, najis. Okey. Itu sebagai ulama' kata. Sebab tu dia kata setengah ulama'. Sebahagian ulama' kata lagi boleh makan juga, tak ada masalah. Sebab yang tak boleh, kita usaha dengan maksud kita ambil barang, kita bubuh dalam tu. Macam bubuh paku tadi. Yang ini bukan kita buat, cuma dia tengah panas je. Panas yang buat. Masih lagi semula jadi. Dia kata gitu. Maka bolehlah. Jadi ada khilaf ulama' kat situ. Seeloknya janganlah. Kalau dah buat pun tak ada masalah, sebab ada khilaf kat situ. Sebab dia mempercepatkan proses tadi tu. Dan memang betul, air perahan buah-buahan dia akan cepat jadi arak, jadi masam, jadi gila bila letak tengah panas. Memang gitu. Bila arak tu pula, asalnya air buah letak tengah panas dia cepat jadi arak. Arak pula letak tengah panas dia cepat jadi cuka. Dia memang gitu. Kadar cepat dia tu separuh masa. Kalau dia letak tempat yang normal, maka pertukaran tu normal. Jika dia letak tempat yang redup sangat, tapi bukan peti ais, redup ataupun sejuk, tapi bukan sejuk peti ais, dia lambat bertukar. Nak jadi daripada air buah, nak jadi arak lambat arak nak jadi cuka pun lambat. Sebab tu lah, store yang paling sesuai simpan arak adalah bawah tanah. Saya tengok kat dulu tengok cerita orang putih ni, cerita orang putih kan. Dia kalau nak ambil arak tu, dia masuk bawah. Kenapa dia masuk bawah tanah? Dia ada bilik bawah tanah. Dia simpan lah. Masa dia buat rumah tu, kalau tahun berapa-berapa dia dah simpan arak yang berapa puluh tahun. Lepas pada tu bila dia dah macam dah tua dah, dia kata, lama dah aku simpan arak ni, bila aku pencen baru aku nak minum. Contoh kan, cerita gitu ada. Jadi saya tanyalah beberapa orang yang pandai lah dalam bab-bab ni, buat arak ni. Dia kata arak ni lagi lambat dia bertukar jadi arak, lagi sedap. Contohnya air buah dia akan nak bertukar kepada arak makan masa yang panjang jika dia bubuh kat dalam tanah, bawah tanah. Lama. Dia bertukar sikit. Bila jadi arak dia sangat mahal. Puluh ribu harga. Sebab berapa puluh tahun? 100 tahun, 150 tahun. Nak bertukar jadi arak. Ada yang buat, dia letak tengah panas dulu, bertukar jadi arak, terus dia letak bawah dalam bilik bawah bumi, dalam tanah. Sebab bila dah bertukar arak, bila letak tempat sejuk, dia nak bertukar ke jadi cuka tu lambat. Tapi kalau arak letak gitu aja, kejap aja jadi cuka. Orang cerita. Jadi sebab itulah letak dekat cahaya matahari, sebagai ulama kata najis, kerana kita sengaja mempercepatkan pertukaran daripada arak kepada cuka. Setengah ulama kata kita tak tukar, matahari yang tukar. Jadi kira okey lah. Maka khilaf ulama. Dalam kitab kita kata tak boleh. Tak boleh juga. Habis. Masalah sama akan datang. Bukan akan datang. Lepas raya 6
Raya pun senang lah, lambat lagi. Silap-silap kita 2 bulan lagi baru sambung. Yalah, sebab ni mana ada awal-awal tu raya bulan 1 bulan 6 kot. Tak? Silap bulan 6 atau akhir bulan 5, lambat lagi. Mas'alatun tiada suci tiada suci cuka dengan sebab tuang arak yang lain di dalam bejana bekas arak yang dahulu, kemudian daripada kering bejana itu dengan tiada membasuhkan dia, maka tak boleh. Kita akan bahas sambung lagi akan datang. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan salatan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la